Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda semua. Pagi, pagi, pagi. Okey, itu je kita bersiaran sekali lagi pada malam ini ya, bersama dengan seorang lagi leader ya, skripsi yang sangat hebat ya, yang mana kita akan interview beliau ya, bagaimana ya, dalam masa 4 bulan sahaja beliau dah pun mencapai 3 juta ringgit. Itu dia jualan keseluruhan 3 juta ringgit, tuan-tuan dan puan. Ya, bukan mudah ya, tetapi tidak mustahil untuk anda capai ya. Sebab apa? Ini dah terbukti ya, yang mana leader ini telah berbuat dalam masa 4 bulan saja boleh mencapai 3 juta ringgit jualan keseluruhan. Okey. Tanpa bermasa ya, sebelum saya pergi dengan belajar lagi, saya ingin semua yang join pada malam ini sila komen di sila type dalam komen sama ada anda jelas atau tidak suara saya. Sila type jelas. Kita tengok ni sama ada dia jelas tak jelas ni. Ya, sebab mana tahu tiba-tiba tak jelas kan, kita ada masalah teknikal, maka tim saya boleh bantu untuk selesaikan. Okey, jelas ke tidak? Saya masih lagi menunggu respon daripada yang menonton, ada 100 lebih. Ya, sama ada jelas ke tidak jelas. Okey, Nurul Ain kata jelas, Nik Nabila juga kata jelas, Faizal Faizi kata jelas, dan seorang lagi, Huda kata jelas. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersiaran lagi pada malam ini ya, dengan seorang leader ya. Okey, beliau merupakan seorang suri rumah ya, dah berumah tangga dan juga mempunyai anak, tetapi beliau merupakan seorang leader yang sangat hebat kerana apa? Beliau ya, mempunyai tim dan juga mempunyai struktur ya, dari segi training sebagainya, bagaimana beliau nak melahirkan ya, tim-tim beliau sama capai yang tinggi dan juga mencapai kejayaan yang seperti mana beliau capai. So hari ini kita ingin menjemput tidak lain tidak bukan dia leader Nexus, Puan Nadia Zainal. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Alhamdulillah baik, Cik Din. Sihat Cik Din hari ni. Kalau nama glamournya ya, tuan-tuan ya, kita ada kalau nama glamournya Dia Zainal. Okey. So kita terus pada nama glamour lah sebab kadang-kadang orang tu dia ada branding ya. Kalau nama sebenar tu orang tak kenal. Tapi untuk social media setengah dia ada branding. Macam juga ya Puan Nadia Zainal Abidin, branding dia nama dia adalah Dia Zainal. Betul ya? Betul. Okey, sebelum saya pergi dengan berlanjut lagi, boleh tak dia cerita sedikit lah kenapa perlu branding sebenarnya ni? Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua kepada semua penonton-penonton pada malam ini. So alhamdulillah awak izinkan kita berjumpa pada malam ini untuk satu sesi yang best. Yang saya diberi peluang oleh pihak HQ untuk share pada malam ini dengan anda semua. Okay, so sebelum saya teruskan dulu, so saya nak share dulu. Kenalkan diri dulu Cik Din kan, before kita share pasal branding. Maklumlah saya memang dah kenal, tetapi orang luar tu tak kenal siapa sebenarnya ni kan. Macam tu. Betul. Okay, so nama saya Nadia Zainal Abidin, umur 37 tahun. Saya berasal daripada Buah, Johor. Tapi sekarang saya menetap di Melaka lah. Baru 3 tahun macam tu ikut suami saya. So, saya suri rumah, ada 3 orang anak dan pengalaman bisnes saya, kalau ikutkan tahun ini dah tahun yang ke-9 lah sebenarnya saya berniaga. Dan kepakaran, sebab saya nak kata pakar sangat tu tak tahulah pakar ke tak. Tapi memang fokus on recruitment dan juga membina team dan of course indirectly bila kita bina team ni memang leadership lah. Okay. So kalau kenal saya zaman-zaman sekolah dulu, orang tak kenal saya sebagai Dia Zainal pun sebenarnya. Orang panggil saya Nat. Panggil Nat. Nadia Nat macam itulah masa saya kerja. Sebab dulu saya bekerja Cik Din 5 tahun. Lepas grad, saya kerja. Macam mana boleh tukar daripada Nat tu kepada Dia Zainal?
itulah. Okay, dia punya permulaan saya nak berniaga. Jujur, saya tak pernah fikir saya ni nak bisnes. Saya punya mindset memang dari dulu lagi saya fikir saya tak suka sales. Saya tak suka orang sales. Kalau macam pergi Shopee Mall tu, saya memang tak suka sangat kalau orang approach nak beli credit card ke, nak approach sekarang ada anak kan orang approach nak beli apa-apa education punya tools kan. So I memang tak suka. Tapi apa tu nak cerita dekat semua orang yang sebenarnya kita punya potensi diri untuk berniaga ni sometimes kita tak tahu tau. Macam saya, background saya, mak ayah saya adalah guru. Lepas tu family saya tak pernah dan tak ada orang yang berniaga ni memang tak ada. So Kenapa of tak course jadi kita cikgu? rasa macam Kenapa tak jadi cikgu? memang dari dulu jadi cikgu. Jadi cikgu. Ya, dari dulu nak jadi cikgu. Lepas tu kita upgrade sikit lah kalau kau nak jadi lecturer. Lecturer, Tak pernah lagi dalam tulis-tulis tu kata nak berniaga ke buat bisnes. Tak pernah Cik Din, memang tak ada. And of course, bila kita mak ayah cikgu, mak ayah memang kata bekerja itu lagi bagus, menjamin masa depan, kan? Ada pension. Betul. Tapi itulah, I cakap, macam mana I boleh berniaga bila saya, boyfriend saya, iaitu suami saya sekarang ni, dia yang sebenarnya nampak potensi saya ni boleh berniaga. Because saya suka shopping. So dari dulu, bila I dating dengan dia, mesti ada beli barang tau. So dari situ dia cakap, I rasa daripada duduk perhabis duit dia cakap, apa kata you beli barang, lepas tu jual balik. So sebenarnya saya bermula berniaga ni offline Cik Din. Maksudnya macam personal shopper lah. Bukan personal shopper, buka booth. Oh, buka booth. Ya, 8 tahun lepas saya ni suka bermula dengan buka booth dekat Rasta TVI. So dulu I punya jiran-jiran sebelah ni artis-artis Fasya Sandar, Rora Danis, S. Anas. So saya itulah jiran-jiran saya dulu masa berniaga tau. So cuma yang saya perasan sepanjang saya bermula offline tu, I observe orang kiri kanan. So I tengok apa benda yang diorang buat ni kan. Macam mana diorang ni buat sales. And then I tengok rupanya diorang ni ada nama-nama glamour. So dari situlah saya learn from pengalaman-pengalaman and tengok kutip daripada mereka-mereka orang kiri kanan saya tu. So dari 8 tahun lepas tu lah dah ada buat business card, tapi bodoh-bodoh punya lah. Lepas tu adalah logo-logo cantik kambut kan. Tapi Alhamdulillah rezeki saya masuk surat khabar waktu tu. Ni 8 tahun lepas dah masuk surat khabar. Saya pun tak tahu kenapa saya masuk surat khabar. Tapi saya rasa mungkin sebab that time booth saya cantik. Saya tahu yang saya suka dekor, saya cantikkan booth saya. Masa tu jual apa? Masa dulu jual dulu bila apa tu boyfriend I cakap shopping lepas tu jual kan. So saya duduk ambil barang dekat Kedangan, dekat GM. Lepas tu berniaga lah, masuk UiTM Shah Alam, PKNS. Lepas tu bila dah pandai-pandai sikit kan, buat Instagram. So saya bermula dengan macam tu, tak ada team, memang tak ada team langsung. So I start berniaga dengan bisnes MOQ dengan satu brand dekat Malaysia juga. Siapa kenal Hani Zalika kan? So itulah I punya first business. I adalah stokis Katniss. Hani Zalika dulu masa Hanis baru-baru buat Katniss tu, dia bermula dengan sistem stokis juga dulu Hanis. So I start jadi stokis tu lah. Itu pun waktu tu tak ada duit Cik Din, pinjam duit mak. Pinjam duit mak belum pension kan. Cakap kat dia, mak apa nak niaga, mak cakap boleh tak pinjam duit mak 15,000 waktu tu. So pinjamlah duit mak walaupun dia macam tak setuju dengan saya, tapi dah anak ni jadi degil keras kepala. So bagi jugalah. So I start, itu pun saya start ada seorang dua je saya punya team. So dari situlah I buat personal branding. Dan saya sangat percaya bahawa personal branding ini adalah sangat penting kalau kita guna zero cost marketing. So macam saya, I memang 100% zero cost marketing. So maksudnya sales saya tu, apa dia? Ada buat ad ya? Semuanya zero cost marketing. Betul. Memang tak ada zero. Saya tak ada TS. Jujur I cakap, I tak pandai. Kalau kata
nak ajar buat setting-setting FBS ke semua saya tak reti. Kalau zero cost, sepanjang 8 tahun pengalaman, insyaAllah offline, online, boleh bantu. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Cuba kepada tengok daripada perisian daripada apa Terjun Azana baru saja dalam 5 minit dia dah bagi point dah pertama. Point pertama dia menggunakan zero cost marketing. So kepada mereka yang luar sana yang macam ragu-ragu aku ni boleh ke apa ataupun kena perlu buat ad ke dan sebagainya. So sebenarnya kalau you mahir buat ad tak ada masalah, tetapi jika tak mahir anda guna saja satu cara ni dipanggil zero cost marketing. Kan? Okey. Ya, boleh tak dia share sedikit kan? Mungkin orang macam luar, apa zero cost marketing tu? Apa teknik-teknik ataupun apakah platform yang dia gunakan untuk sebagai zero cost marketing? Okay. So, zero cost marketing ni sebenarnya, mengikut pengalaman saya yang 8 tahun ni, Cik Din, kebanyakan mereka-mereka yang nak berniaga ni, dia biasanya ada few sebab lah dia nak berniaga. Tapi majority memang sebab nak income. Kan? Jadi, tak ada orang berniaga yang tak nak duit. Dan kebanyakan kita berniaga memang sebab kita ni memang kita nak duit lah. Jadi kalau boleh, sehabis boleh, kita memang tak nak keluar duit awal juga, kita pun tak ada duit ni, tapi kita berniaga. Jadi, kalau ikut I punya experience before this, saya memang cakap dekat tim saya, selagi korang tak ada income, kalau boleh gunalah apa yang ada di tangan. Guna apa yang ada di tangan tu maksudnya gunalah zero cost marketing. Bila guna zero cost marketing ni maksudnya kita perlu invest masa kita, komitmen kita untuk promote ataupun memperkenalkan diri kita kepada orang sekeliling kita lah. So of course, kalau nak berbanding dengan ads, kita kena keluar modal untuk berniaga. Tetapi kalau zero cost marketing tak ada. Dia hanya perlu komitmen kita untuk selalu muncul di platform-platform zero cost marketing. So macam saya memang fokus on Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Maksudnya database lah lead saya tu. So kalau jangan tanya saya akaun TikTok, saya ada TikTok sebab orang kata TikTok kan, tapi tak jadi 3 posting je. Lepas tu saya rasa macam ya Allah, ya ampun tak kena dengan diri saya nak buat TikTok ni kan. Mungkin tak kena kan. Boleh nak buat TikTok. Okey, dia bagaimana pula dia boleh daripada bisnes dahulu ya, boleh sertai ataupun join dengan SKV Nexus ni. Mungkin ada cerita sebaliknya. Okay. So, macam yang semua tahu, SKV ni sebenarnya bisnes saya nombor 8. Nombor 8 tau. Macam main-main nombor 8. Tetapi adakah saya menyesal ataupun sering untuk berbisnes? Of course not. Kalau kita memang jenis yang suka berniaga, biasa dapat duit, pegang duit, walaupun kita ni mungkinlah ada certain macam saya suami, insyaAllah lah kalau setakat nak makan, berjalan-jalan tu boleh survive lagi kan. Tapi kita dah biasa berniaga, so of course kita nak pegang duit dekat tangan. Dan yang membuatkan I join SKV sebenarnya, sebab sebelum ni saya memang dah ada team Cik Din. Itulah saya punya kelebihan bila I join SKV, saya memang dah ada team sebelum ni. Tetapi adakah tim itu tiba-tiba wujud? Tidak. Sebab of course proses itu sepanjang 8 tahun saya offline lah, online lah buat macam-macam bisnes. Dari situlah sebenarnya terus dah mula wujud. So kalau siapa yang follow saya dekat Facebook, saya memang tak menjual di Facebook. Facebook saya tu memang saya objektifnya untuk branding sahaja, and I focus on results dan juga recruitment. Kalau saya nak jual retail ni di Instagram ataupun saya memang jenis jaga engagement dengan saya punya customer, maksudnya follow up WhatsApp lah, database saya. Okay. So, bila kita ada team ni Cik Din, sebenarnya kadang-kadang dia jadi, saya rasa macam saya punya tanggungjawab tu besar. Kalau saya down because of something, kita untuk diri kita mungkin lepas lah Cik Din. But bila kita ada anak-anak di bawah ni, kita akan rasa macam ya Allah, kalau aku stop,
ada business, what happened to my team? Yes, Tahu, betul, memang betul. so I punya rasa macam kalau aku stop, either aku selfish, kita boleh je sebagai leader move on lah kan. Lain tak pergi lah dengan anak-anak, ejen-ejen kecil kan. Tapi saya jenis tak sampai hati. So apa yang saya buat pada waktu dulu, of course lah, kita dalam pandemik COVID-19 since 2020 kan. So memang kita ada banyak cabaran jugalah dalam bisnes. And benda pertama yang saya buat actually that time adalah I memang discuss dengan I punya leader. I memang cakap why don't kita cari another business lah. Tapi nak jadi cerita, sebenarnya saya betul-betul tergerak hati nak join SKV sebab billboard partner. Sebenarnya billboard partner tu sebenarnya. So dulu memang I selalu travel Utara Selatan. So every time travel kadang-kadang stuck jam, I selalu nampak partner dengan Fitex tu. Tapi saya ingat SKV tu ownernya partner. Saya tak pernah fikir yang SKV tu partner tu adalah duta tau. Yeah. So that time tu actually yang masa tergerak hati I join tu I stuck dalam jam. Ada satu public holiday, I tak ingat lah last year. Lepas tu jam tu memang jam dahsyat lah dekat atas highway from utara ke selatan. So lepas tu asal stop ni buka partner, asal stop tu buka partner kan. So I pun cakap dekat I punya team, I cakap korang cuba korang kaji sikit SKV ni apa, I kata kan. Sebab macam I cakap, bila kita ada team, of course kita mesti ada satu persetujuan lah sebenarnya. Apa yang kita I mean like I tak nak buat keputusan atas guna kuasa veto saya. So I tanya, I cakap why don't kita discuss and kita tengok bisnes ni macam mana, SKV ni macam mana kan. Dan amazingly the next day tu sebenarnya Cik Din, I decide untuk join SKV tu within 24 hours. Bila I tanya dekat dalam group, kebetulan one of my leader dia kenal Kak Nini. Sama-sama belajar dengan Abuya kat Kelantan tau. So lepas tu leader Aishira tu lah yang cakap dia kata Kak Nini duduk Shah Alam. So I kata cuba tanya Kak Nini, boleh tak kita dating sekejap, jumpa, because I really nak to know business plan. Sebab saya ni jenis tak menyapa punya orang tau. If I want, if I nak tahu, I akan pergi. So lepas tu saya kata husband, memang tak boleh, because bagi saya energy, semangat, emosi kita waktu tu memang tengah membuat-buat kan, macam okey lah, jom lah pergi kan. Join tak join nombor 2. So I cakap kat husband lah, kata sayang I nak pergi Shah Alam sekejap. I pergi, I drive 2 jam seorang-seorang from Melaka to Shah Alam, jumpa Kak Nini dengan Tuan Azhar. Lepas tu I terus sign up, lepas tu I beritahu kepada I punya leader. So dari situ lah bermulanya. Apa dia? Maksudnya drive daripada Shah Alam, daripada Melaka ke Shah Alam 2 jam lebih kurang. Yes. Jumpa terus sign up. Ya, tapi of course lah waktu tu Kak Nini dengan Tuan Azhar share lah marketing plan tu. So I rasa macam okay lah, I cakap I think business ni sangat relevan zaman pandemik tau. And waktu tu pun sebenarnya yang buat I macam tertarik sebab bila I nampak billboard partner tu, I search siapa leader dia dekat dalam SKV tau. So I pun tengok Facebook Kak Nini. Bila I tengok Facebook Kak Nini, I cakap macam mana lah dia orang punya leader boleh buat juta-juta. Sebab saya tak mungkin saya jenis bila business, I focus on I punya own business. I tak tengok business lain tau. Jadi bila I tengok Kak Nini punya business tu and also leader lain, senior dalam SKV, I cakap macam mana dia orang ni? Dia orang ni bukan founder. Tapi dia orang punya result memang amazing tau. Itu yang I bagi link kat team I cakap cuba korang kaji. So kebetulan tu lah I cakap memang Allah mudahkan. Kebetulan kenal kan. So lepas tu jumpa, terus I tak banyak cerita, terus sign up. So macam itulah permulaan dia I kenal SKV. Okay, tuan-tuan nampak yang mana menonton ya. Poin yang seterusnya yang saya ingat ni kan, apabila kita berniaga ya, ataupun tak kisahlah kita berniaga apa sebagainya, sebenarnya kita perlu melihat keadaan persekitaran. Juga kita perlu juga melihat kompetitor kita ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita boleh belajar sesuatu daripada kompetitor kita. Kan apa yang mereka buat, mungkin kita boleh tiru versi
ya, apa yang mereka buat supaya masa kita ambil, kita upgradekan jadi lebih baik daripada kompetitor kita. Macam itulah. Itu dah apa saya belajar dari mana perkongsian ya apa tu Dia Zainal. Okey. Sekarang ni cuma saya just nak tanyalah kan. Okey, dia pun dah join dalam masa 4 bulan, betul ya 4 bulan ya? Saya join 9 November. So 9 April ni saya 5 bulan bersama SKB. Maksudnya boleh 5 bulan lah kan? Belum. Okey. Belum tak sampai 5 bulan ya. Dah capai lebih kurang 3 juta jualan keseluruhan lah. Okey. Just nak tahu kan. Mudah sangat ke nak capai 3 juta ataupun apa yang bestnya SKB Next sampai boleh 4 bulan 3 juta? Macam tu pula. Sebenarnya Cik Den, kalau ikutkan setakat tadi lah, saya rasa esok insya-Allah 4 juta. Alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah, itulah. Macam nak cakap, Mac, to be honest, saya sendiri pun, Cik Den, masa bulan pertama I join SKB ni, saya cakap jujur bila kita ni dah biasa bisnes dan kita join satu bisnes baru, kita pula tak pernah menjual produk kesihatan. So, banyak benda dalam kepala otak saya ni tau. So, I punya like first month bersama dengan SKB tu, saya duduk rumah, saya rasa macam tunggu peluru tau. Saya nak tunggu apa update saya punya team. Dan untuk bulan pertama sebenarnya saya tak up anything pun di media sosial. I betul-betul hanya menggunakan database yang ada sahaja. Saya hanya promote kepada saudara mara, makcik, sepupu. Itu cara saya dan itu yang team saya buat juga. So after that, saya pun pelik. Macam mana team saya ni boleh jual produk kesihatan? So, dan dari situ saya rasa macam saya berfikir, sebab kita tak pernah langsung menjual produk kesihatan sebelum ni. And then I fikir macam mana ada manusia yang tak nak sihat kat dunia ni? Betul tak? Tak ada orang tak nak sihat. Dan kebanyakan kita punya circle ataupun jiran, saudara mara, kawan-kawan, semuanya dah berusia. Dan memang manusia ni semakin berusia, of course dia nak sihat. Dia lagi baru nak ingat mati, baru ingat tiba-tiba tak jaga makan kan. Masa mula-mula tak ingat tau. Masa tu lah baru nak ingat kan. Itu yang I rasa macam ada manusia yang tak nak sihat. So bagi saya, bila kita jual produk kesihatan, selagi saya jumpa dalam makhluk yang ada paru-paru dan usus, itu semua customer saya. Itu semua target saya. Itu yang saya tanamkan kepada saya punya anak-anak team yang, we can do this. I cakap, kita boleh jual sebenarnya produk kesihatan ni. Cuma of course lah, kita akan ada satu skeptical mind yang macam mana kita nak consult orang if kita jual produk kesihatan kan. Tapi bila I kaji balik dekat dalam SKB ni, kita ada Telegram tanya doktor saya. So maksudnya kita ada pakar yang memang betul-betul advise kita and consult kita and give the best advice on how kita nak beritahu kepada customer kita. So itu yang I suka tentang SKB ni. So first of course lah, bila kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, modal tu memang kalau boleh kita tak nak keluar modal lah Cik Din kan. Kalau boleh tak nak keluar modal lah. Kita pun dah biasa dah hempas dulu kan. So kita rasa macam mula-mula Cik Din fikir lagi kelakar tau. Alah RM65 40 sen je, rugi pun tak kisah lah kan. Betul lah. Sebab tak ada risiko, tak ada kerugian Cik Din. Bayar RM65 40 sen, dapat pula defense botol. Apa yang ruginya? Kalau puluh dapat duit, tak puluh tak ada rugi apa-apa pun. So I fikir macam kita buat je lah. Itu mula-mula tau Cik Din. Tak ada pun rasa macam nak target pergi juta-juta ke ikan ribu-ribu tu, tak ada lagi waktu tu. So waktu tu I cuma fikir I nak bantu I punya team. Itu je niat I sebenarnya. I nak bantu team I supaya mereka ni boleh survive. Sebab kadang-kadang bila kita ada anak tim ramai, nanti anak-anak tim duk PM kita kan, Kak Dia janganlah tak buat bisnes, Kak Dia janganlah, kesianlah dekat saya macam mana saya lah ni lah, anak sekolah lah apa kan. Jadi kita pun rasa ya Allah kesian pula dekat anak-anak tim aku ni. So I cakap okay lah, jomlah kita buat lah macam tu. So bila dalam lama, I tengok wow sistem SKB best. I cakap modal pun murah, RM65 40 sen kan. And then satu benda yang saya sangat suka tentang SKB ni adalah, mengikut pengalaman saya berbisnes selama ni adalah, kebanyakan seller, cabaran kita
yang akan mengganggu kita punya emosi ni sebenarnya adalah bila kita terpaksa menjawab benda-benda yang kita tak boleh kontrol. Maksudnya benda yang kita tak boleh kontrol ni adalah bila melibatkan parcel, laju Ah, lambat, barang pecah, karang kemik lah, produk rosak lah. Benda ni sebenarnya kita level-level agent ni kalau bilis-bilis ni, kita tak perlu jawab pun benda tu sebenarnya. Tetapi itu sebenarnya perlu disettlekan di pihak HQ kalau boleh lah. Kan? Dan sebenarnya hakikatnya bila melibatkan third party, sebenarnya bukan tanggungjawab kita. Maksudnya kalau contoh kita dah post barang pun, bukan tanggungjawab kita dah sebenarnya untuk pastikan produk tu sampai ke tak sampai. Dia melibatkan orang ketiga. Tapi of course lah, as a good seller, mesti kita akan bantu sehabis baik kita punya customer untuk make sure barang dia sampai. Ya, So bila I betul. join SKV, pada permulaan tu, SKV ni memang laju yang amat. Key in sebelum pukul Alhamdulillah. esok lusa sampai. Mula-mula saya tak percaya tau Cik Din. Tapi customer saya yang pelik, saya key in pukul 4, 4 petang, 5 petang sebenarnya. Sekali dia kata, esok pagi dia sampai. Dan dia duduk kuantar tau. Lepas tu saya cakap, dia sendiri terkejut, saya pun terkejut. Saya macam, kak, biar betul kak akak sampai. Dia kata, betul dia, I tak sempat pun kecuali apa pun. Alhamdulillah. Yes. Dan start from there lah, I tengok macam feedback-feedback dekat dalam team yang memang normal sebenarnya. Kalau kita beli dekat Shopee, Lazada pun, Cik Din, normal punya penghantaran mestilah like normal punya lah. 3 to 5 days. Betul, Yes, betul. 3 to 5 days tau. So kita memang dah faham, lagi rakyat Malaysia sejak COVID duduk beli-beli online. So memang 3 to 5 days. Jarang lah hari ni kira esok sampai. So kalau kata kick in hari ni order, esok lusa sampai tu, itu memang support lah bagi saya. Tapi itulah dalam SKV. So bila I join SKV mula-mula, I rasa seronok as a leader because saya tak pernah nak menjawab soalan dalam tim saya. Mudah kan? Mudah lah kan? Diorang pun happy, customer pun happy. Lepas tu kan produk SKV kan sampai dalam kotak keras tu. Dalam produk tu dalam kotak. Lepas tu luar tu pun ada kotak. Jadi memang terasa ada masalah produk rusak. Itu pun I suka gila SKV. Lagi pula bila customer kita kadang-kadang ada COVID kan. Diorang kata campak je lah dekat dekat dalam tu kan? Campak masalah produk rusak. So I rasa macam excited lah. So I punya fokus as a leader, I hanya fokus on bantu diorang on how nak plan diorang untuk make money, untuk buat business activity, apa marketing plan diorang nak buat, diorang nak fokus apa. So maksudnya kita banyak fokus on benda-benda yang move forward. Benda-benda yang macam poster, macam produk rosak ni kita tak layan. Semua HQ yang handle. Yes. And lagi satu, as a seller kalau I observe lah di Malaysia ni, masalah kebanyakan seller Cik Din adalah kita tak boleh jual produk. Kadang-kadang produk bagus, tapi orang kenal produk. Why? Because branding dan marketing itu tak strong. Tapi SKV pun 2 tahun partner tu menghantui saya punya billboard. Partner billboard tu menghantui saya. So indirectly, walaupun saya tak tahu SKV ni apa, tapi bila sebut SKV tu saya tahu. Yang saya tahu apa? Billboard lah maksudnya. So maksudnya brand awareness, dia dah masuk dalam saya punya subconscious mind. I punya minda sebaru sedar tu dah masuk dah. Itu yang I rasa macam this is very strong. I kata pergi mana-mana pun sepanjang travel Malaysia, I nampak billboard SKV. So from there I tahu yang sebenarnya SKV ni strong. Dan produk kita insya-Allah seller akan mudah jual because brand awareness dan marketing memang power SKV. Tambah pula duta partner. Duta partner. Sebenarnya dia memang two-way communication lah, dia two-way lah sebab kadang-kala kalau misalnya branding strong tetapi jikalau tak ada sambutan ataupun daripada leader pun tak guna juga, tak boleh juga. So apabila jikalau leader kuat pun popa tak ada strong branding daripada marketing from HQ pun tak guna juga. So sebenarnya tuan-tuan dan puan yang menonton pada malam ni, sebenarnya kita adalah satu
gabungan sebenarnya kan. So HQ buat kerja dia memasarkan, membuatkan branding, tim leader pula dia dengan menyampaikan maklumat-maklumat tersebut. So gabungan sinergi kedua ni antara HQ dan juga leader ni dia akan membuatkan satu bom atom lah, macam tu lah, dot atom lah kan. So maksudnya itu yang bagusnya kita ada branding, kita ada leader macam Puan Dia Zainal, ya, dia akan meletupkan lagi suasana sebagainya. Okey, saya nak pergi, ya, mungkin ini kita nak tengoklah sedikit, mungkin dia boleh share sikit apakah pencapaian yang tertinggi dari segi ranking, ya, di semasa dia dah join dapat bulan ni, apakah pencapaian tertinggi? Okay, so setakat ni saya memang level crown lah. Crown. Itu pun sebenarnya Cik Din saya tak terjangkau di akal. Because Kenapa? crown ni. Kenapa? Apa dia? Kenapa tak dijangkau di akal pula? Sebab, okay, dia macam ni. Satu, I guna zero cost marketing. Yang kedua, saya punya direct agent tak sampai 100 orang, Cik Din. Tak sampai 100 orang, tetapi menyumbang kepada total sales insya-Allah 4 juta, kurang daripada 5 bulan. Tetapi satu benda yang saya betul yang saya buat adalah bila saya bina team, memang ramai orang yang approach saya. But I filter daripada awal. Saya memang go for quality, bukan quantity. Sebab berdasarkan pengalaman saya berniaga, kan, kita bisnes, lagi-lagi kita leader, emosi kita, energi kita sangat penting. Jadi I tak nak invest I punya masa, tenaga, money I jumpa orang yang salah. Maksudnya orang yang tak nampak hala tuju yang jelas dalam satu bisnes. Sebab tu I akan always ada sesi interview ataupun tanya siapa yang PM saya. Because ada pengalaman tu sebab I pernah ada satu masa I ada team yang sangat ramai. Dia memang sangat drain energi saya. So dari situ pengalaman tu I dalam SKB I rasa I tak nak ulang benda yang tu lah. Itulah. Yes, I tak nak buat benda yang sama. So bila I join SKB pada Disember ada naik diamond. Tetapi adakah saya buat seorang-seorang? Of course tak. Sebab saya ada orang-orang bawah saya dalam team saya yang nampak jelas, yang nampak hala tuju dalam SKB. Maksudnya VC dan VC SKB itu sendiri diorang sangat jelas. Diorang nampak ke mana hala tuju diorang dekat dalam SKB. Tapi adakah kita orang ni join orang nampak? Tidak. Sebenarnya dalam SKB marketing plan itu sendiri dah nampakkan hala tuju kita nak pergi mana. Itu I SKB. Because kita nampak jelas, kita tahu persen kita dekat mana, kita tahu kalau kita naikkan anak tim kita dapat berapa. Because some of the business, ada dia tak nak naikkan anak agent dia. Sebab, ada juga macam tu ya? Ada, yes, ada. Kalau ikut daripada pengalaman saya pernah jumpa, ada leader dia tak nak naikkan anak dia. Sebab dia rasa kalau dia naik, dia tak dapat apa-apa. Sebab bila kita buat bisnes bersistem ni, Cik Din, kita bukan hamba stok. Bila game MOQ kan lain. Macam HPV, beli satu-satu kan, order. So, sales itu sebenarnya bagi saya lah, to be honest, bisnes bersistem ni sebenarnya seller dia sangat power. Tak kisahlah you level bawah ke, you level atas ke, sebab yang susah sebenarnya menjual produk. Compare, if you buat main game MOQ, you ada duit, you boleh jadi dekat atas. Tapi maybe, sebenarnya yang power adalah you punya agent level bawah. Dia pun yang keep restock dengan you kan. But because you ada duit, you ada dekat atas. So kita tak tahu tang mana yang power sebenarnya. Tapi bila bisnes bersistem ni sebenarnya, for me, dia lebih genuine. Because semua level, you tak kisah you ke atas ke, you ke bawah ke, you junior ke, you senior, you kena menjual. You kena faham sistem kan. So you kena ajak orang menjual. Sebab kita tak boleh borong dalam SKB tu lagi satu I suka. Because SKB sangat jaga every level. Daripada level bawah sampai level atas. So itu yang I nampak. So growth itu memang sangat jelas.
So bila I buat within bulan kedua tu, second month tu dah go diamond. And then kita pula tengok income Cik Din macam terkejut tau. Cik Din rasa nak pengsan. Kita kan suri rumah. Kan Yelah kalau tu. dulu suri rumah ni dapat 2, 3, 4 ribu pun banyak dah Cik Din. Kan 2, 3 ribu dah banyak. Ini Paling dah 5 sebab angka ke? Dah 5 angka ke? yes, Alhamdulillah. Start daripada Disember tu saya dah 5 angka dah Cik Din. Oh, Ada bulan lepas masa saya naik crown, saya hari-hari nervous. Sebab hari-hari naik 1,000. Cik Din bayangkan, bila saya register, hari-hari income naik 1,000. So cakap, ini dahsyat sangat ni. I cakap, rezeki Allah bagi ni, memang unlimited dan sangat magic dekat dalam SKB ni. Jadi kita nak takut tau. 1,000 hari-hari kita nak closing lah. Minggu terakhir macam tu kan. Tapi bagi saya, sehari 1,000 tu banyak. Kan? So, Betul. lagi satu nak I suka tentang SKB adalah dari level atas sampai level bawah, semua make money. InsyaAllah. Itu yang I perasan sangat best SKB ni. Memang Masya Allah, tabarakallah, memang sistem yang didesain oleh tim HQ itu sendiri memang sebenarnya memberi kelebihan kepada semua level. Sampai saya pernah terfikir tau, SKB ni buat duit ke tak ni cakap. Sebab kita dah buat duit, bawah kita pun buat duit 5 angka. Lepas tu yang kalau yang bawah-bawah biasa pun Cik Din nak buat 4 angka tu sangat boleh dapat. Mudah kan? Yes, I rasa macam mana dia boleh buat? Sebab ada yang sebenarnya follow saya dalam bisnes Cik Din. Saya kira kenal lah dia orang ni. Dah 3 tahun ikut kita. Cakap apa kita buat semua ikut. Tiba-tiba dalam SKB meletup. Buat income 10,000. Macam saya cakap macam amazing betul lah Kak. Saya cakap kan. Sebab saya punya tim pun ada macam-macam background. Ada yang dah berumur. Ada yang duduk kampung-kampung. Ada yang tak ngerti langsung online. Tetapi bila diorang dapat duit, maksudnya boleh dapat 3, 4 ribu, 5, 6 ribu. Bagi saya benda tu macam satu perkara yang saya sangat syukur as a leader tau. Because kita rasa puas. Luar biasa, betul. Luar biasa, sangat luar biasa bagi saya. Sebab kita kenal dia lama, lagi-lagi kalau kita memang lama dengan dia kan. Jadi bila diorang dia terima kasih, dia terima kasih, kita rasa macam ya Allah, apa lagi yang aku nak sebenarnya dalam hidup aku ni kan. So itu yang buatkan saya lebih semangat lagi untuk ajak ramai orang untuk join SKB. InsyaAllah. Because I rasa macam HQ memang all out lah. And always give the best lah bagi saya. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya tuan-tuan puan ya, ini adalah yang dah terbukti bahawa sebenarnya di SKB semua level pun boleh buat duit, tetapi dia, rezeki tu macam puan dia kata, dia bukan datang bergolek. Ada usaha-usaha, ada tindakan-tindakan yang perlu dia buat kan. So sebenarnya yang mana menonton pada malam ni, yang mana menonton pada ni yang masih lagi tak boleh buat ke, ragu-ragu sebagainya, sebenarnya terus buat. Anda nak guna zero cost marketing, teruskan. Kalau anda pandai teruskan. Itu adalah kelebihan masing-masing. So tetapi ini hari ini sebenarnya malam ni nak buktikan bahawa jikalau anda mahir zero cost marketing pun anda boleh buat berjuta-juta. Macam Puan Dia Zainal ya, zero cost marketing je kot. Nak buat ad tadi dia kata memang tak reti, tetapi dalam masa tak sampai pun 5 bulan dah nak hampir 4 juta dah sebenarnya kan. So insyaAllah kepada anda di sana, moto kita anda buat, anda dapat. Dan juga misi kita adalah untuk memperkasakan ekonomi dan juga kesihatan ummah kan. Okey, saya memang yakin tu dalam masa tak hampir tak sampai 5 bulan ni pasti dia dah capai kejayaan-kejayaan manis ya, dari segi ada mungkin dari segi kewangan, mungkin dari segi dari segi tim dan sebagainya. Boleh tak dia share sikit ke apakah kejayaan. Kadang-kadang bila orang cakap kejayaan tu orang cakap kejayaan ni macam bersifat kewangan. Tak semestinya kejayaan bersifat kewangan. Kejayaan mungkin bersifat kewangan, mungkin juga kejayaan daripada diri sendiri, mungkin juga kejayaan boleh membantu
keluarga, mungkin kejayaan boleh bantu ibu bapa, beli rumah sebagainya. Mungkin juga kejayaan nak lihat anak tim berjaya. Okey, dari segi perspektif dia juga ya. Boleh tak dia share kejayaan-kejayaan yang dia capai dia tidak sampai 5 bulan bersama dengan SKV Nexus? Okay, so macam Cik Dion cakap, kejayaan, bahagia, itu semua very subjektif untuk each individual. Yes, Kan? betul, correct. Ada orang dia kata bagi dia kejayaan sukses tu based on sales. Ada yang kata based on money. Kan? Ada yang kata rumah besar tu lah berjaya kan. So bagi saya, I always believe the best yang saya nak dalam hidup saya adalah tenang. Saya memang go for satu benda yang saya rasa macam kalau kita ada duit banyak macam mana pun, tapi jiwa kita tak tenang, duit dah tak guna tau. Yes. Betul, Dan lagi satu bagi saya yang paling saya nak sebenarnya adalah sihat. Sebab you ada duit banyak pun, you sakit, duit you tak bermakna apa-apa. Dan dua-dua ni sebenarnya saya dapat dekat dalam SKV. And of course lah, kalau tipulah saya kata saya tak happy kalau dapat duit. Kan, tipulah. Mana ada orang yang tak happy dapat duit. Tetapi, betul. Semua orang nak dapat duit. Tetapi apa yang saya dapat dalam SKV ni sebenarnya, selain daripada dapat duit, duit itulah sebenarnya saya dapat beli produk SKV balik. Itu satu. Yang mana bila I makin berusia, I nak sihat. Lagi-lagi saya ni curi rumah, leader business, mak. Saya memang kena sihat. Yang itu yang saya selalu ingatkan anak-anak tim saya as a seller, especially leader, you kena sihat. Because company business, kalau kita sakit, 3-4 hari, sales kita akan drop. Dia akan affect indirectly. So of course, kesihatan adalah sangat penting. Dan Alhamdulillah, bila kita ada lebihan duit rezeki Encik Adin, kita boleh supply dan beri produk-produk SKV ni kepada mentua, mak bapak kita, adik kita, for free tau. Tanpa bayar. Bagi percuma lah, free lah tu. Bagi percuma lah Cik Din. Kan? Alhamdulillah. Bagi percuma, because kita ada rezeki lebih. Kita nak berkongsi. Dan kita, mesti kita nak, selain daripada diri kita sihat, kita nak orang sekeliling kita sihat. Especially kita punya parents. Sebab bila kita berniaga produk kesihatan, kita akan deal dengan a lot of people yang ada banyak masalah kesihatan. So indirectly, itu pun buat saya belajar bersyukur tau. Benda yang saya rasa happy juga, bila kita deal with people yang tak sihat, so hari-hari kita ada rasa kesyukuran yang, ya Allah, nasib baiklah. Aku macam ni. Aku ada timbul satu kesedaran yang kita kena sihat. Kita kena make sure mak ayah kita sihat. Kita kena pastikan anak kita yang kecil-kecil tu start from awal dah ada satu awareness untuk amalkan hidup sihat. Kan? And of course, bila I join SKV, I dapat banyak gila info tentang kesihatan juga. Yang I rasa itu memang I tak dapat daripada tempat lain. Kejap. Boleh tak dia share? Mungkin orang yang tengok tak tahu kan. Okey. Jadi dia kata dia dapat banyak info. Dan info tu dari mana dia dapat sebenarnya? Info tu I cakap. Bila kita as a seller, Cik Din, jual produk kesihatan, kan? Of course kita ada satu kerisauan yang kita akan salah advice ataupun consult customer kita. Yes. Itu memang adalah kerisauan saya sendiri pun lah. Orang lain saya tak tahu. Alright? Sebab kita kalau boleh nak advice the best benda yang betul kepada customer kita. Sebab yang datang dekat kita pun kadang-kadang ada yang tak sihat. So kalau kita salah advice satu hal. Jadi apa yang best je dekat SKV adalah kita ada pakar nutrisi yang saya memang sangat suka baca. Ada satu Telegram yang disediakan oleh HQ, satu platform yang Telegram Tanya Dr. Syed tu. Because I rasa untuk permulaan I join SKV, saya banyak habiskan masa saya baca kat dalam tu. So, bila baca je, saya buat Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. So kita rasa macam,
tak boleh lah aku kena sihat. Sebab kadang-kadang ada setengah kita punya customer kan yang Allah duga cabarannya muda-muda dah macam penyakit. So indirectly kita rasa macam aku kena sihat. Satu, akulah sihat. Suami aku. Lepas tu mak ayah, adik-beradik. Sebab kita of course, kita memang tak nak kalau boleh, kita faham yang mati itu pasti. Tetapi kalau boleh lama sikit kan, boleh extend panjang umur kan. Itulah antara usaha-usaha ataupun ikhtiar. Kan? So dari segi kesihatan. So I cakap kalau tanya saya, dan lagi satu, selain daripada tenang tu Cik Din macam I cakap lah. I rasa macam di SKV, saya banyak fokus on strategi dan bantu team how to make money. Maknanya dari segi benda-benda brand awareness, marketing, lepas tu dari segi pengeposan ke, produk ke, I tak perlu fikir. Dan yang syoknya dekat dalam grup WhatsApp pun, saya memang cakap dekat tim saya, you ada masalah tentang kesihatan, jangan pergi dalam grup. Bukan semua orang dalam grup tak pakar. Kadang-kadang kita kan berniaga macam orang ada sis ni, boleh makan ke produk ni? Kan, budak ada kisik spiritual boleh makan ke? Jadi, benda tu sometimes dia mengganggu dalam kita punya grup WhatsApp. Ni I cakap berdasarkan pengalaman saya. So, dalam SKV, kurang pun dalam soalan-soalan dalam grup yang saya rasa benda tu sangat amazing. Jadi dalam grup, always high energy because we only share about win. Oh, hari ni pergi close customer ni. Testimoni dia macam ni. Oh, Alhamdulillah sale dah 10,000. Income dah macam ni. So, that culture susah kita nak dapat sebenarnya. It's not easy kita nak create that kind of culture kalau kita tak ada support from HQ. Yang membutuhkan saya sebagai leader. So, saya cakap dalam aktif, I lebih tenang. I lebih relax. Because tak pening kepala, nak kadang-kadang kita bukannya tahu semua benda Cik Din, lagi-lagi melibatkan kesihatan, sakit ni kan, kan salah advice lain jadi ceritanya. So, and of course, last kali benda yang I paling syukur bagi saya kejayaan yang saya sangat puas setakat almost 5 months ni adalah bila tengok anak-anak tim saya make money. Itu I rasa semua leader lah, I rasa akan ada that kind of feelings lah. Apa perasaan? Maksudnya bila kita nampak memanglah sebagai leader yang atas dah crown semua, memanglah kita tahu dalam cash wallet tu dah banyak kan. Tapi kan macam dia, macam apa yang saya dapat rasakan, dia ni macam kita tengok tim kita. So apa perasaan bila tim kata dia mungkin serumah kata dah boleh dapat dah 5,000, dah dapat 10,000, dah dapat 30,000. Apa perasaan soal leader yang macam dapat feedback daripada anak-anak buah ni yang berjaya capai itu impian mereka? Okay, actually masa first month I join SKB, ada seorang I punya agent ni, sekarang jadi leader lah. Dia punya sales dah 80,000 sebulan. Apa namanya? Dia tu saya Kak Eli Suhaili. Okay. So waktu dia join SKB tu Cik Din, dalam 2 minggu dia dapat income RM1,000. 2 minggu tau, income tadi bukan sales tau. So waktu tu dia PF saya, dia cakap terima kasih dia kata kenalkan akak dengan SKB. Akak tak sangka dia kata akak boleh buat RM1,000. Itu yang memang bukannya ada pengalaman, bukan ada skills ataupun knowledge yang maksudnya yang membolehkan dia dapat that kind of figure tau. So I rasa macam ya Allah, amazing sangat. Then from there start seorang-seorang update income, seorang-seorang PM tepi. Cakap Kak dia nangis-nangis semua. Ada yang bila capai menangis DM saya. Dengan saya pun menangis. Sebab saya sangat faham zaman sekarang ni tak mudah tau sebenarnya. And I always cakap dekat tim saya, ya Allah bersyukurlah Allah gerakkan hati kita untuk join SKB. Because saya pun 2 tahun nampak SKB tu tak join juga lagi dulu kan. Tapi maksudnya belum terlambat Cik Din. Belum terlambat. Kan? Kalau maksudnya mungkin setiap orang pun ada doa dalam hati yang
Ya Allah, doakanlah kita dengan satu bisnes yang boleh bantu kita dunia akhirat. Kan? And I always juga percaya bahawa bisnes ni sebenarnya ladang pahala yang paling besar. Kita ikut sunnah Nabi kan, berniaga. Nabi Muhammad SAW kan berniaga. So I rasa macam kita ni kira dalam SKB, insya-Allah setakat ni I tengok complete. I cakap kita berniaga, kita ada HQ yang stabil, 13 years di Malaysia with the same brand, same product, customer yang makan bertahun-tahun. Lagi satu, produk SKB makan sebulan habis. Reputation sangat tinggi. Betul. Marketing lah all out, commission pun tinggi. So I cakap, apa lagi yang korang nak sebenarnya? Apa lagi? Buat je lah. So you just need untuk fokus, belajar. Kalau tak faham, you jangan diam and tanya leader. Sebab dalam SKV pun dengan online learning, dengan kelas-kelas ilmu, ya Allah, berlambat-lambat ilmu. I cakap dekat tim I, korang kalau tak buat duit nak SKV ni, memang korang yang bermasalah. sebab I selalu cakap, apa-apa pun memang diri kita, Cik Din. Kita ada dapat leader yang bagus, company yang paling hebat dekat dunia sekalipun, if diri kita tak nak, kita yang memang tak nak usaha untuk upgrade diri kita, nothing. No point lah. No point. Apa-apa. So I cakap, syukurlah Allah gerakkan kita semua ni, mungkin yang menonton ni juga ejen-ejen ataupun yang mungkin prospek ataupun yang tak pernah kenal SKV. So saya doakanlah supaya anda semua terbuka hati untuk join SKV kan. Mudah-mudahan Allah gerakkan you guys untuk join SKV. Sebab I rasa insya-Allah if kita ada niat yang baik, Allah mesti mudahkan and mesti Allah akan temukan dengan sesuatu yang ada the same energy juga dengan kita ataupun apa yang kita doakan kan. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan puan yang menonton ya, sebenarnya apa yang dia cakap tu sangat bagus sebab kalau di SKV kita bukan sakat saja memikirkan perniagaan saja sebab di SKV kita ada yayasan SKV yang mana setiap sebahagian daripada keuntungan ya pada jualan produk-produk premium ya akan kita salurkan ya sebahagian keuntungan itu ke dalam tabung yayasan SKV dan juga tabung yayasan SKV ini kita ada salurkan untuk pembinaan sebuah masjid di selatan Tayala dan juga pembinaan tersebut dah hampir 80% siap. So maksudnya kita dah buat masjid berjuta-juta ringgit kan, macam masjid berjuta tu mampu tak mampulah, tetapi insya-Allah masjid ni ya anda tak kira siapa saja anda, sama ada anda pengguna, anda leader, berpangkat apa saja pun, termasuklah saya juga ada saham ya dalam pembinaan masjid tersebut dan masjid tersebut tu juga ya akan menjadi tempat perbincangan ya ahli-ahli ulama Selatan Thai. Masya-Allah. Dia juga ada saham kat situ juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Dan juga ya macam mana dia cakap ya, sebenarnya kita sebenarnya kalau kita buat meniaga seorang-seorang memanglah kita dapatlah untung tu, kita boleh monopolizekan keuntungan tersebut. Tetapi yang penting ya macam VC SKV adalah untuk memperkasakan ekonomi dan juga kesihatan ummah. Begitu juga dengan ya Puan Dia Zainal ya, dia nak tengok tim dia juga berjaya macam beliau, mencapai income macam beliau. Okey, kepada mereka yang hadir pada malam ini, anda boleh type di ruang komen apakah learning point yang anda dapat ya dalam masa sejam ni, apakah learning point anda type di ruang komen. Jika ada masa, mungkin saya boleh baca ya learning point anda. Dan juga lepas ini, habis saja live ini, anda share learning point anda di semua platform. Tak kiralah di WhatsApp group ke, di Telegram group ke, di FB ke, di Twitter dan sebagainya. Anda share supaya yang mana tak dapat nonton sebagainya juga boleh menerima, berbelajar apakah learning point yang anda dapat daripada perkongsian Puan Dia Zainal. Okey. Ya. Ya, dah sejam lah sebenarnya. Tak macam tak percaya kan? Betul tak? Setiap orang dia ada impian masing-masing.
impian dari segi kewangan, impian dari segi keluarga, impian dari segi bantuan dan sebagainya, ya. Mungkin dia boleh share sikit apakah impian dia bersama dengan SKB Nexus. Okay, so sebab saya pun baru lagi belum 6 bulan Cik Din dalam SKB. So of Tapi course lah, hebat, one of belum 6 bulan pun dah hampir capai 4 juta keseluruhan jualan. itulah, of course lah, kalau dari segi business, marketing, of course saya nak pergi naik level yang paling tinggi, imperial macam Kak Nini kan. So insyaAllah, amin-amin, dalam less than 1 year, itu target saya lah. Alright. Tetapi, and of course, tak ada orang yang buat business, dia nak business dia tak sustain. So of course, I'm looking for business yang boleh sustain dan boleh I bina I punya own legacy yang I boleh wariskan kepada anak-anak saya. Sebab zaman sekarang dah mencabar, 10 tahun lagi berkali-kali mencabarnya. Kalau zaman dulu RM50 penuh troli, sekarang RM50 suku troli. Jadi of course I memang nak buat business, lagi-lagi bisnes bersistem macam ni, long term business, and I sangat yakin I put my 100% atau 200% trust kepada founder sendiri, Puan Kartika Dr. Syed, HQ, product, and of course my team, and I yakin yang insyaAllah SKB ni akan go for long term. So one of my aim adalah dari segi business nak go for imperial and nak sustain dekat dalam SKB as long as I hidup lah, insyaAllah. Selagi Allah izinkan, I stay with SKB. I rasa semua orang pun macam tu lah Cik Din kan. Okay. Tetapi one of benda yang I nak buat juga adalah, of course, kita nak as a Muslim, kita nak bagi zakat dan sedekah without fikir. Zakat kalau boleh sebanyak yang boleh, dan sedekah beri tanpa syarat maksudnya. Kita tak ada risau macam nak fikir sebab benda-benda ni kita tak boleh buat Cik Din kalau kita tak ada lebihan. Kan? Bila kita ada lebihan duit tu lah, barulah kita boleh memberi dengan lebih. Dan sebenarnya rezeki kita yang sebenar adalah apa yang kita beri. Bukan duit yang kita timbun kat dalam bank tu. So tadi I ada sumbang dengan satu grup Puan Kartika. Dia cakap everybody need to aim untuk sedekah 50,000 per month. So I terus target yang I nak sedekah insyaAllah kalau awak izin 50,000 sebulan. Itu I target. I punya for long term kan. So maksudnya kalau nak sedekah 50,000 sebulan, income tu kena banyak lah Cik Din kan. Kita kena fokus lah, kena upgrade lagi, push lagi diri kita sampai kita boleh sedekah sampai tahap macam tu. Masya Allah, itulah yang I nak. So kalau boleh, I tak nak bisnes ini sekadar habis dekat dunia sahaja. So of course, I nak kutip point banyak-banyak supaya I boleh gunakan bisnes SKB sebagai satu platform ataupun asbab rezeki saya yang boleh saya bawa banyak sangat pergi jumpa Allah nanti kan. Sebab kita ni pun tak tahu Cik Din hari-hari berapa banyak salah kita secara tak sengaja kan. So of course, dengan bisnes lah sebenarnya saya kutip sebanyak benda yang I boleh buat, benda yang baik untuk saya bawa ke sana. So itu I punya grand why I memang nak menggunakan bisnes untuk di sana. Selain dari maknanya kita nak dunia akhirat, kita tak nak kaya kat sini saja, insyaAllah. Betul. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, itu dia ya impian seorang leader hebat yang mana ya kalau di SKB sebenarnya insyaAllah ya anda insyaAllah ya, saya cakap insyaAllah ya, dunia pun dapat, akhirat pun dapat insyaAllah kan. So itulah dia ya, sangat hebat. So sebelum kita mengundur diri ya, mungkin juga dia ya ingin mengucapkan terima kasih pada insan-insan yang tersayang yang menyokong dia selama hari ini ya, walaupun baru saja 4 bulan tetapi dah mencapai hampir 4 juta kejualan keseluruhan. So siapakah insan-insan ini ya, saya nak dia mungkin share dan ucapkan terima kasih kepada insan-insan yang menyokong ya, dia jatuh bangun
tim ke dan sebagainya, ini secara live untuk dia berkongsikan ucapan terima kasih kepada insan-insan yang tersayang. Okay, so of course lah, parents sebab bagi saya tanpa doa mak ayah saya, tak adanya saya berada ataupun berada di sini, Cik Din. Dan suami saya juga, sebab saya rasa kalau dia tak korek punya potensi yang kaki shopping tu, dan tanpa izin dan redha suami saya, I tak ada tolong jaga anak kan. Sebab I always believe, kita perempuan ni sebenarnya, kita nak naik berada di atas, kita nak berada di bawah, diikat oleh suami kita. Suami kita boleh bagi kita terbang tinggi, suami kita boleh juga ikat kita ke bawah. So bagi saya, my husband is actually my pom-pom boy lah. Macam cheerleader kat saya, always support saya, bawa saya gulu-gulu, berjumpa team ke apa kan. And then of course I punya team yang bersama dengan saya ada yang lama, dah 5-6 tahun percaya kepada saya, jatuh bangun dengan saya. And of course tim baru yang mungkin baru kenal saya di Facebook kan, yang join saya tanpa kenal siapa diri saya sebenarnya, hanya di bidang sosial sahaja. So terima kasih juga atas kepercayaan. And last but not least adalah of course kepada semua yang saya pernah bersama for the past 9 years. Sebab saya always melihat setiap cabaran, pengalaman mereka-mereka yang saya pernah bekerjasama, founder-founder lama saya, tim-tim lama saya, tim HQ lama saya, I always thankful guru-guru saya sebab tanpa pengalaman, tanpa ilmu daripada diorang, sifu-sifu guru saya, sebab saya rasa saya takkan berada di sini, hati saya tidak akan jadi kental macam ni, I takkan jadi a good leader, yang mana sekarang pun masih dalam fasa belajar kan, tanpa saya jumpa mereka-mereka ni. So setiap orang yang saya jumpa, I always believe yang sentiasa ada benda yang Allah nak ajar saya, sentiasa ada benda yang Allah nak saya improve. So I always thankful dengan semua orang yang saya pernah jumpa sebelum ni. And last but not least, sekali lagi of course lah tim HQ, Kak Cika, Kak Ninti and everyone lah dalam SKV yang support saya segala yang sengaja atau tak, direct ke indirect ke kan. Tapi saya percaya sentiasa akan ada orang yang mendoakan kita kan. So sebenarnya nak dapat doa daripada orang yang tak ada kena-mengena dengan kita, yang bukan darah daging kita ni susah. Tapi saya percaya apa yang saya dapat sekarang ni bukan sebab diri saya baik, because I'm nothing sebenarnya Cik Din, tetapi sebab daripada doa-doa orang sekeliling yang saya pun tak tahu siapa yang Allah akan yang menyebabkan saya berada di atas setakat sekarang ini. So insyaAllah, I pun mendoakan semua orang yang tengok live ni lah. InsyaAllah semoga sentiasa murah rezeki. Dijodohkan dengan bisnes yang baik. SKV, of course. Mestilah I promote SKV tu dia. So insyaAllah, semoga Allah bukakan hati kan untuk bersama dengan kami di SKV. Okey, Alhamdulillah, itu dia ya, ucapan terima kasih Puan Dia Zainal. Okey, sebelum kita nak undur diri, mungkin dia boleh mungkin bagi-bagi kata-kata nasihat ke, ataupun mungkin juga ada yang menuntut masih lagi macam betulkah ini platform, ataupun boleh ke aku buat, aku seorang isteri rumah, aku mungkin ada bekerja, aku mungkin hanya tahu Facebook aja kan, tapi mungkin dia boleh bagi kata-kata semangat ya, ataupun macam boleh bagi kata-kata perangsang kepada mereka yang maksudnya untuk teruskan perjuangan mereka bersama SKV Nexus. Okey. So bagi saya Cik Din, sebenarnya hidup ni adalah pilihan. Kita nak happy, kita nak sedih, kita nak miskin, kita nak kaya, itu adalah pilihan. And saya sentiasa berpegang kepada satu prinsip. Kalau kita lahir susah, miskin, itu adalah takdir. Tetapi kalau kita meninggal miskin, itu adalah pilihan. Okay? Dan saya percaya, sebab saya dulu pun ada pernah mengalami satu situasi yang mana I rasa I tak boleh buat bisnes. Tetapi again, kalau kita betul-betul nak, kita akan work for it tanpa bergantung kepada orang lain. Dan kalau I nak cakap dari segi mazhab bisnes, kan, SKV for me is the best platform. Because kita ada produk yang bagus, sistem yang bagus, HQ yang bagus, marketing, branding, awareness. Yang ini kalau cakap dari segi teknikal, for me, insyaAllah di SKV,
kita akan dapat semua tu. Kan? Tetapi kalau I nak cakap daripada sudut lain, buatlah apa pun yang membahagiakan diri. Jangan buat sebab orang, jangan buat sebab suami paksa, mak paksa, kawan paksa, kan. Because if kita buat sesuatu tanpa ada jiwa, benda tu tak sampai, you takkan all out. Kita nak bisnes dalam keadaan fun, baru rezeki akan senang datang kat kita. Kalau kita buat sebab terpaksa, Cik Din, kita penat, kita stres. Dalam hakikat kita, perempuan suri rumah ni penat. Kan? Lepas tu dah buat pula bisnes yang kita tahu bisnes ni sebenarnya tak mudah. Tetapi sebenarnya boleh jadi mudah kalau kita tahu cara. Yes, betul. So sebenarnya bagi saya, kepada mereka-mereka yang mungkin 50-50 ataupun baru join tapi rasa macam boleh ke tak boleh aku ni, kan? Ragu, macam tu. Yes, boleh ke tak boleh sebenarnya hanya you je yang tahu. Sometimes kita manusia, kita dah ada jawapan tu, Cik Din. Tapi kita need someone untuk mengesahkan betul ke apa aku fikir ni. Tapi hakikatnya, hanya kita je yang kenal diri kita. Adakah kita boleh bisnes? Adakah, because tak semua orang boleh sukses bila berniaga. Kalau semua orang berniaga sukses, cok lah Cik Din, semua orang boleh bekerja, kan? Tetapi sebenarnya adalah poli apa semua berniaga je, kan? Semua berniaga. Tapi sebenarnya, you nak sukses, you tak nak sukses, it's all up to diri sendiri. Kalau you punya objektif jelas, you memang nakkan sesuatu tu, you rasa yang inilah benda yang you cari, just gerak and move. And satu benda yang I selalu share kepada tim I juga, untuk kita berjaya, kan, dan rezeki masuk secara apa saya nak cakap macam banyak dan magic, kita kena berdamai dengan masa silam kita dan kita kena bersangka baik dengan future kita dan be present. So you just need untuk enjoy the moment, trust the process, kan, jangan lawan dengan orang, kan. Ni kalau kita masuk tengok senior-senior memang berdesak-desak dia punya skills dengan income. Jadi kita hanya berlari dalam track kita sendiri. Hari-hari usaha untuk jadi lebih baik daripada kita yang semalam. Sales kita perlu lebih baik daripada bulan lepas. Sales dan income kita, kalau kita baru nak join SKB dan kita ada pengalaman, perlu lebih baik daripada bisnes kita yang lama. Katakanlah dulu you buat 10,000 dalam tempoh 6 bulan. So cabar diri buat 10,000 dalam 2 bulan ataupun 3 bulan ataupun 1 bulan. So itulah dengan kejayaan-kejayaan kecil macam ni lah sebenarnya akan beri kita energi dan satu emosi yang boleh aku buat sebenarnya. Jangan lawan dengan orang. You fight dengan orang, kita akan kalah. Dan benda tu sebenarnya akan makan diri kita sendiri balik. So tak perlu lawan dengan orang. Yes, tak perlu kot. Kita just on our track. Sentiasa hari-hari upgrade diri kita, belajar, top up ilmu, apa sahaja yang leader ajar, kita just buat, kan. And duplicate lah. Bila bisnes bersistem ni, kita banyak duplicate. Kita dah ada template dah, leader-leader berjaya, orang-orang sukses dekat dalam SKV, follow, duplicate. Sebab dia orang dah ada jalan cara untuk buat 10,000 ke, income 10,000 ke, kan. So dah kenapa kita tak nak tiru je, kan Cik Din? Buat apa nak susah-susah dengan Cik Din, kan? Kita tiru dan innovate je, kan. Yes. So insyaAllah, for me, tanya diri. Sebab saya memang dalam tim saya takkan paksa. Sebab kalau diri dia yang was-was, susahlah. And I always percaya rezeki Allah itu unlimited. Sangat banyak nak tabur. Tetapi nak bagi dekat siapa itu, kita lah as a hamba, kita kena melayakkan diri kita untuk terima rezeki tu. So itulah yang saya selalu ingatkan tim saya. You nak income banyak, you nak rezeki banyak, you tanya diri you. Adakah aku layak? Kalau rasa belum layak, upgrade diri and always improve diri sampai you layak untuk terima rezeki-rezeki yang besar. InsyaAllah. Okey, terima kasih Puan Dia Zainal, ya. Saya baca komen-komen, ya. Dia kata okey, perkongsian yang sangat hebat.
be present, berdaiman berlalu, move, dan juga kebanyakannya memberikan satu komen yang sangat best, yang mana perkongsian pada malam ini sangatlah bermanfaat kepada mereka semua. Okay, Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Dia Zainal. Okay, Thank you, Cik Din. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, kami di SKV saya mendoakan kejayaan Dia Zainal bersama SKV Jackson, dan juga kami juga mendoakan agar dia juga boleh mencapai the next step, iaitu royal di Icon Circle, dia ada di pangkat royal pada bulan ini ataupun bulan depan. Dan juga akan capai imperial, ini target saya ni sebenarnya untuk dia untuk capai imperial pada sekurang-kurangnya pada third quarter. InsyaAllah. Itu adalah aim saya. So saya setiap leader saya ada aim dia. So macam untuk dia, saya nampak daripada dari segi your credibility dan sebagainya, insyaAllah dia boleh guide team dia sampai dan juga boleh angkat mereka masuk ke dalam Icon Circle, Crown dan sebagainya, dan juga dia insyaAllah boleh capai imperial daripada tahun ini, dan juga target saya untuk dia imperial pada suku tahun ketiga 2022. InsyaAllah. Okey, terima kasih Puan Dia Zainal kerana sudi bersama dengan kami, sudi menerima jemputan saya untuk showcase saya pada malam ini. Satu merupakan perkongsian yang sangat best. Saya rasa dah sejam setengah dah kita berudara sebenarnya. Tak sangka selalunya sejam ni, tapi kali ni sejam setengah. Cik Din yang tak tahu, Cik Din, saya kalau live dengan Din 4 jam untuk Cik Din. Okey, memang betul. So saya sebenarnya nak stop pun macam biar je lah, biar. Tapi macam kita akan jumpa lagi insyaAllah jikalau pada live yang akan datang, sebab Puan Dia Zainal kita dah jemput beliau untuk sharing di coffee break yang pertama, dan juga kali ini kita jemput beliau sebab beliau merupakan crown pada bulan dah kedua dah. So insyaAllah dia akan capai setiap bulan, dan insyaAllah dia akan capai juga royal dan juga imperial pada tahun ini. So sama-sama kita doakan kejayaan beliau, sama-sama kita doakan supaya Puan Dia Zainal konsisten dalam membantu tim beliau dan juga dalam membantu masyarakat di sana untuk memberikan manfaat kesihatan dan kewangan kepada orang yang memerlukan, terutamanya di musim-musim pandemik ini. Terima kasih sekali lagi Puan Dia Zainal, kita akan jumpa lagi di masa yang datang. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di puncak kejayaan. Bye semua. Assalamualaikum.